Tajuk 6.4. Jadi langkah-langkah pembentukan Malaysia. Jadi di akhir pelajaran ni apa yang kamu akan dapat adalah kamu dapat menjelaskan langkah-langkah pembentukan Malaysia. Jadi kita akan tengok apakah langkah ataupun proses yang berlaku sepanjang pembentukan ataupun usaha pembentukan Malaysia. Jadi yang pertama adalah cadangan penubuhan Malaysia oleh Tunku Abdul Rahman pada 27 Mei 1961 di Hotel Adelphi, Singapura. Ketika dia buat makan tengah hari bersama wartawan, jadi Tunku Abdul Rahman telah mengemukakan satu cadangan, iaitu menubuhkan pembentukan Malaysia ataupun menubuhkan negara Malaysia. Jadi dalam usaha ataupun proses untuk menubuhkan negara Malaysia, dia melibatkan proses yang panjang, bukan terus cakap terus buat. Jadi di antara langkah permulaan yang telah diambil oleh Tunku Abdul Rahman ialah menubuhkan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum pada bulan Julai 1961 di Singapura. Jadi JPPK ni berperanan untuk menerangkan tentang gagasan Malaysia kepada orang ramai. Ia juga bertujuan untuk mengumpul pandangan penduduk serta menggalakkan kegiatan ke arah pembentukan Malaysia. Jadi pada bulan Februari 1962, JPPK telah mengemukakan memorandum kepada Suruhanjaya Kobot. Jadi apa yang terkandung dalam memorandum tersebut? Jadi perkara-perkara yang terkandung dalam memorandum oleh JPPK kepada Suruhanjaya Kobot ialah memberikan pertimbangan kepada pandangan dan pendapat Sabah dan Sarawak untuk dimasukkan ke dalam perlembagaan baru. Okey, yang berikutnya ialah Suruhanjaya Kobot. Jadi Suruhanjaya Kobot ini ditubuhkan pada 16 Januari 1962 untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan juga Sarawak. Jadi Suruhanjaya Kobot ini dianggotai oleh 5 orang anggota yang terdiri pada 3 orang pegawai British, iaitu Lord Kobot, Sir Anthony Bell dan juga Sir David Watterson. Manakala penduduk tempatan pula ialah Datuk Wong Pauni dan juga Tan Sri Ghazali Syafi'i. Jadi selain daripada meninjau pendapat rakyat Sabah dan juga Sarawak, Suruhanjaya ini akan membuat penilaian dan mereka ni akan kemukakan cadangan kepada British berdasarkan memorandum yang dikemukakan oleh pelbagai pertubuhan. Jadi hasil daripada referendum yang dilancarkan oleh Suruhanjaya Kobot ataupun pungutan suara yang dibuat oleh Suruhanjaya Kobot, jadi mendapati 1/3 penduduk Sabah dan juga Sarawak menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat. 1/3 menyokong dengan syarat kepentingan mereka dilindungi, dan yang ketiga dia kata dia sokong boleh, tetapi dengan syarat kemerdekaan haruslah diberi dahulu sebelum menyertai Malaysia. Jadi Suruhanjaya Kobot ni telah mengemukakan beberapa cadangan. Jadi cadangan yang diutarakan oleh Suruhanjaya Kobot, yang pertama dia kata perlembagaan Malaysia yang baru harus berasaskan Perlembagaan Persekutuan 1957. Yang kedua, Sabah dan Sarawak diberi kuasa menentukan dasar imigresinya. Yang ketiga, bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Yang keempat, jaminan terhadap hak dan kedudukan Bumiputera Sabah dan juga Sarawak. Yang kelima, pemberian nama Malaysia kepada negara baru yang akan dibentuk. Dan yang keenam ialah penentuan tarikh pembentukan Malaysia. Jadi di antara tarikh yang dicadangkan adalah 31 bulan Ogos 1963. Okey, kemudiannya, jadi Suruhanjaya Kobot ni telah mengemukakan semua dia punya cadangan kepada penubuhan jawatankuasa antara kerajaan yang ditubuhkan pada bulan Ogos 1962. Jadi JAK ni dia berperanan untuk memperincikan semua cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Kobot. Dan anggota-anggota JAK ini terdiri pada wakil-wakil Persekutuan Tanah Melayu, wakil-wakil Britain dan juga wakil-wakil daripada Sabah dan Sarawak, dan dipengerusikan oleh Lord Lansdowne dan dibantu oleh Tun Abdul Razak. Jadi
Tun Abdul Razak dan juga Lord Lansdowne. Jadi telah mengunjungi Sarawak dan juga Sabah bagi menerangkan perihal penubuhan Malaysia. Jadi akhirnya pada tahun 1962, Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan juga Sarawak bersetuju Malaysia dibentuk pada 31 Ogos 1963. Jadi walau bagaimanapun usaha untuk membentuk Malaysia telah mendapat tentangan daripada Indonesia dan juga Filipina. Jadi apa yang dibuat oleh kerajaan telah membuat satu inisiatif dengan menubuhkan MAPI Lindu yang melibatkan 3 buah negara iaitu Malaysia, Filipina dan juga Indonesia yang bertujuan mencari penyelesaian, berbincang nak selesaikan masalah tentang pembentukan Malaysia. Jadi hasil daripada rundingan tersebut akhirnya ketiga-tiga negara bersetuju untuk mencari penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Akhirnya UTAN, Setiausaha PBB, telah menghantar rombongan PBB ke Sabah dan juga Sarawak pada 16 Ogos hingga 5 September 1963. Jadi hasil daripada tinjauan daripada wakil daripada PBB, mereka mendapati bahawa rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia. Dia berbeza dengan sebelum ni. Kalau sebelum ni 1/3 setuju, 1/3 setuju dengan syarat, 1/3 kata merdeka dulu baru boleh dapat. Tapi melalui tinjauan PBB ni, wakil PBB ni, didapati bahawa majoriti rakyat Sabah dan juga Sarawak telah berubah fikiran untuk menyertai gagasan penubuhan Malaysia dan ia berbeza dengan keputusan yang didapati oleh Suruhanjaya Kobot. Jadi semua ini disebabkan oleh usaha yang dijalankan oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan Parti Perikatan yang membentuk parti yang menyokong pembentukan Malaysia. Jadi penduduk lebih suka menyertai Persekutuan Tanah Melayu berbanding menyertai Indonesia dan juga Filipina. Akhirnya pembentukan Malaysia telah diisytiharkan pada 16 September 1963. Jadi soalan untuk kamu semua, pasal apa dia pembentukan Malaysia ni diisytiharkan pada 16 September 1963 sedangkan tarikh yang dicadangkan adalah pada 31 Ogos 1963. Okey, yang berikutnya adalah Suruhanjaya Kobot. Okey, ini adalah apa yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Kobot. Jadi Suruhanjaya Kobot membentangkan perlembagaan baru sekiranya pembentukan Malaysia menjadi kenyataan. Okey, ini salah ni. Sebenarnya bukan ciri-ciri perjanjian Malayan Union. Jadi kat sini ialah tentang Suruhanjaya Kobot. Okey, yang pertama saranan ataupun apa hasil dapatan daripada Suruhanjaya Kobot. Yang pertama adalah Perlembagaan Malaysia rubah asaskan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, Sarawak dan Sabah diberikan kuasa menentukan dasar imigresinya. Bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan. Jaminan terhadap hak dan kedudukan Bumiputera Sarawak dan juga Sabah. Pemberian nama Malaysia kepada negara yang baru dibentuk. Penentuan tarikh penubuhan Malaysia. Dan last sekali ialah soalan kebat. Jadi apakah pengajaran yang boleh diperolehi di proses pembentukan Malaysia? Jadi yang ni pun sama, jawab dalam kertas, snap dan hantar kepada cikgu melalui grup. Okey.